Okay, semua kita mula. Okay, problem. Okay, Prof boleh sebelum semula, boleh Prof rotate handphone tak? Kita Dia nak tengok rotate tu macam photo. mana? Ni buat auto rotate. Auto rotate. Dia macam mana tu? Dia kejap. Dia select apa Oh, okey. Ambil yang rotation ni, auto rotate. Okey. Ya. Saya dah klik lah dekat auto rotate tu. Prof gerakkan sikit handphone tu. Gerak ke? Pusing je, nanti dia akan auto. Okey, saya gerak sini Boleh? Prof pusing. Pusing macam tu. Pusing aja, pusing Lentangkan handphone. dia. Pusing handphone. Lentangkan dia. Macam tu. Okey. Dah. Okey. Okey. Nampak nampak penuh. Okey, kita boleh mula Okey, baik. Okey. Ini tak bising tak, semua okey. Tak dapat bising. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat semua. Okay, selamat datang saya ucapkan kepada semua ke program Let's Talk Mental Health kita, siri yang ketiga pada hari ini yang bertajuk Love and Belonging. Okay, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kehadiran ketua-ketua jabatan, pengurus-pengurus besar, pengarah-pengarah tabung haji wilayah, pengarah-pengarah tabung haji negeri, pengurus-pengurus cawangan, anggota-anggota tabung haji di ibu pejabat dan juga cawangan, dan anggota anak syarikat tabung haji serta sidang hadirin sekalian kerana sudi memeriahkan program kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menghadiri program Let's Talk Mental Health, Love and Belonging pada hari ini. Okey, sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, eloklah kalau kita sama-sama berkenalan dengan penceramah yang diundang khas untuk hari ini. Kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Okey. Saya memperkenalkan yang saya hormati lagi saya kasihi Profesor Dr. Nur Azniza binti Ishak. Okey, kaunselor dan juga pensyarah di Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia. Juga merupakan seorang pakar perunding keluarga dan perkahwinan. Telah mendapat ijazah sarjana beliau dalam bimbingan dan kaunseling di Universiti Putra Malaysia pada tahun 1999. Okey, lama dah ni. Mesti sangat banyak pengalaman.
Okey, dan melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dalam ijazah kedoktoran bimbingan dan kaunseling. Okey, apa khabar Prof hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Okey, cantik view hari ni Prof. Itulah. Okey, dalam perjalanan ke Kuala Lumpur berhenti kat Ya. mana tu Prof? Apa ke nama ni? Saya pun tak ada, lepas tapah sikit Okey. lepas tapah sikit. Saya takut kalau saya gerak lagi, saya takut jam pula kan. Jadi Betul saya pun betul. stop by kat sini, Ah. sedang santai-santai kat bawah pokok lah. Alhamdulillah dapat Prof bersama-sama kita pada hari ini ya. Okey, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan haji semua. Okey, hari ini kita bakal dengarkan perkongsian dari Prof Dr. Azniza tentang love and belonging. Okey, tanpa kita membuangkan masa, kita akan teruskan kita punya program. Okey. Okey, kalau kita tengok tajuk love and belonging. Okey, orang putih sangat ya Prof. Okey, apa sebenarnya Hmm. Prof love and belonging Hmm. ni? Boleh Prof kongsikan dengan para penonton sekalian pada hari inilah apa yang dikatakan dengan love and belonging ni? Silakan Prof. Okey. Terima kasih Ija, Rohaniza. Saya duk panggil Ija, jadi terkeluar Ija juga. Okey, terima kasih Ija Rohaniza merangkap kaunselor dekat TH. Jadi alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hari ini saya rasa saya dah lama dah tak bersama-sama dengan tabung haji. Saya cuma pergi Mekah aja dengan tabung haji. Dan kalau ikut saya ni jadi hajah tahun lama dah, tahun 2009 kan. Kemudian Alhamdulillah. pada masa sebelum COVID itu duk tunggu juga untuk panggilan kedua sebab ramai kawan-kawan saya dapat yang kedua. Tapi bila lepas tengok dah PKP dan sebagainya, duk rasa macam mungkin peluang untuk yang kedua ni lambat lagi lah. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi saya ucapkan selamat berkenalan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk pada hari ini kalau dengar tu memanglah macam Mak Saleh kan. Kemudian cerita pasal kisah cinta, pasal belonging, dan kadang-kadang tu kita macam tertanya-tanya, kenapa nak bincang tajuk ni? Kalau kata kita love at the first sight pun kita dah maksudnya kita dah lalui, ataupun kita dah bercinta ataupun kita sayang, kita kasih dan sebagainya, kita dah ada. Tapi kenapa kita nak kena bincang tajuk ni? Dia sebenarnya bila kita cerita pasal love and belonging ni, dia sebenarnya membentangkan ataupun dia describe, dia menceritakan tentang keperluan manusia. Okey, tentang keperluan manusia. Dari segi psikologi manusia pun bila kajian demi kajian dibuat kepada manusia tu, dan kalau kita tengok pun kejadian kita sebagai manusia ni, Allah telah bentangkan bahawa kita perlu kepada pasangan, perlu kepada kasih sayang dan sebagainya. Dan Rasulullah sendiri pun mengajar kita ataupun meletakkan pada kita bahawa hebatnya tentang mengasihi sesama insan dan sebagainya. Sebenarnya inilah dia cerita dia. Cuma apabila kita letakkan kepada psychological punya faktor ataupun perkara, dia menjadi satu keperluan utama kepada manusia. Dan secara tak langsung, kajian-kajian yang lepas pun menunjukkan ataupun kajian-kajian ahli psikologi pun menunjukkan bahawa manusia ni jadi masalah, manusia ni jadi sangat stressful ke, tak boleh duduk antara satu sama lain, konflik ke ataupun ada macam-macam masalah tu hasil daripada gagal memenuhi love and belonging ini. Jadi maksud dia menunjukkan betapa crucial dia, betapa pentingnya, dan kadang-kadang orang tu hasil daripada dia deny ataupun dia menidakkan keperluan kasih dan keperluan kasih sayang dan keperluan untuk belonging itu, kepunyaan itu menyebabkan dia sentiasa berada pada tahap kesihatan mental yang
yang sangat teruk. Sebab kalau kita tengok, kita kaitkan pula, kalau kita tengok, dia adalah keperluan manusia di dalam dia nak menghubungkan manusia itu secara sosial. Dan dan kalau kita tengok love and belonging ini, dia adalah satu keadaan yang merupakan satu keadaan yang berada pada tingkat yang utama dan keperluan yang pertama dalam kehidupan manusia itu, apa selepas daripada kita dapat makan, kita dapat pakai, kita dapat semua-semua keperluan dari segi keselamatan, dan keperluan kita lagi pula adalah orang kita nak kena sayang diri kita, orang kena sayang diri kita, dan kita kena sayang orang lain. Jadi maksudnya attachment, belonging. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan tengoklah dekat office kan, kalau hari tu datang, muka senyum, mesti dia dapat kasih sayang. Mesti dia rasa dipunyai. Tapi bila hari tu datang kan, muka macam cuka je, kan, macam apple masam ke, macam lemon masam ke, jadi kena check tengok, adalah benda tak kena tu. Maksud dia, sebab itu dia kita kata social connection ataupun perkara yang berlaku yang menghubungkan tu, dia sebenarnya akan berlaku melalui perhubungan yang bergantung kepada inclusion, kita panggil. Inclusion tu maksudnya kena include saya. Kena ada saya. Kalau tidak ada saya, ataupun kalau dia rasa dia tidak ada saya, ataupun kalau dia ingat persepsi dia saja tidak ada saya, ataupun tidak ada involvement itu, maka dia akan rasa jauh hati. Dan apabila dia rasa jauh hati ni, tuan-tuan dan perempuan, kita pula kadang-kadang biarlah dia tak rasa apa pun, so kita pun biarkan dia bersama layer demi layer duk rasa. Jadi duk rasa, kita kata ayat yang paling utama pada kita, biarkan ke, ataupun kita kata kadang-kadang tak apa kan. Kalau belah-belah utara ni kita selalu kata tak apalah, biar pi lah dan sebagainya. Biarkan, kita kata dalam keadaan tu. Sebenarnya biarkan tu dalam elemen psikologi, dia sebenarnya kita bukan dengan bersungguh-sungguh membiarkan. Tapi dia ada layer dalam hati, kita panggil lagi satu, dia nama unfinished business. Ataupun kita tinggal layer yang berbaki, yang tidak settle. Yang mana kalau kita bawa, dia membawa kepada elemen kepada depression, anxiety dan seterusnya kepada skizo dan sebagainya. Sebab sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, kesihatan mental dia bukan tunggu keturunan. Kalau dulu kita nampak kan, kalau keturunan dia gila, dia selalunya akan dapat. Tapi sekarang dia not necessary. Bukan saja kepada keturunan, sebab keturunan membawa kepada persen yang sangat sikit. Tapi hasil daripada persekitaran sebenarnya. Hasil daripada kita kata tak apalah, okey lah. Padahal dalam hati tak. Ataupun kita ada unfinished business yang banyak, yang melambak, yang tak pernah cerita ke orang, yang kita rasa macam tidak disayangi, tidak dikasihi, tidak diperlukan dan sebagainya. Sebab dua elemen ini, satu inclusion, include kita, yang kedua acceptance, penerimaan. Dia kena ada dua elemen ni dalam love and belonging. Kalau tuan-tuan dan check dalam diri ataupun buat instrumen kan, kita try untuk jawab soalan untuk ujian psikologi kan, kalau gagal memenuhi inclusion dan acceptance ni tuan-tuan dan perempuan, maka sebenarnya kita sedang membiarkan diri kita sebenarnya berada dalam unfinished, dan sebenarnya kita tidak penuhi dari segi keperluan manusia untuk sayang dan disayangi, ataupun kasih dan dikasihi, ataupun love and belonging itu. So di situ dia tidak kira kita di mana, tak kira kita dengan siapa, kita akan rasa lonely. Dan sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kalau tengoklah persen-persen untuk bunuh diri, terjun bangunan, pergi macam cuba untuk buat harm ataupun buat macam kita kata cederakan diri dan sebagainya sebab nak bagi padan muka diri kita dan sebagainya. Kadang-kadang kalau bos tak pandang pun dia jauh hati. Kan? Kadang-kadang dia tengok ada orang baru masuk, bos pandang dia banyak sikit. Kemudian kalau kita ni dah lama kan, nak pencet lagi 2-3 bulan ke, bos tak tengok langsung dah. So di situ pun kita rasa. So itulah timbul perasaan yang mana kita katakan dalam psychological punya basis, keperluan love and belonging ni merupakan perkara yang perlu kepada semua manusia untuk
berada dalam keadaan sejahtera dan harmoni. Itu yang tu untuk soalan pertama, Ija, boleh ya? Okey, baik Prof. Panjang lebar dia punya ulasan tu. Okey, jadi di sini Prof, kalau kita lihat, Ya, love and belonging ni merupakan, kalau kita ingat hierarki dalam kehidupan tu adalah merupakan satu keperluan yang pentinglah bagi individu lah. Jika kalau gagal penuhi itu dia akan ada masalah, dia akan konflik, dia akan ada unfinished dia lah. Okey, jadi ya. Prof, mengapa dua aspek love and belonging ni dia sangat penting dalam konteks individu itu di tempat kerja dia? Okey. Jadi di tempat kerja pula, okey. Alamak. Eh, Dia akan ada apa macam guideline seolah-olah macam kita ni tidak letakkan limitation. So kita letakkan love and belonging ni tak kira siapa. Yang tu pun bahaya juga. Okey. Jadi maksud dia dalam konteks kerja ni kita ambil kepada umum. Okey. Jadi maksud dia apabila meletakkan love and belonging, punya dan dipunyai. Sebenarnya kalau ayat yang kita letakkan kepada ayat untuk terms kepada psychological punya elemen ni, kita letak punya dan dipunyai. Maksud dia kita rasa dipunyai dan kita mempunyai. Maksud dia dalam keadaan itu kita cuba fulfill dari segi dalam keadaan ni macam seolah-olah macam kita rasa macam oh kita ni ada orang yang sayang kita. Kita ni ada orang yang menampak bahawa kita ni wujud. Contohnya dalam konteks pejabat. Kan? Kita tak kisah berapa grade kita. Kita tak kisah apa bantuan kita kepada organisasi kita. Contohnya yang di depan saya sekarang ni semua berada dalam organisasi tabung haji. Kita tak kisah walaupun dia daripada apa ketua jabatan ke, daripada ketua pengarah sampai ke tukang sapu kat bawah pun, setiap orang dia ada role dia. Dia ada peranan dia, dia ada tugas dia ada perkara yang dia menyumbang kepada kesejahteraan organisasi itu. Jadi elemen elemen love and belonging ini sebenarnya bila kita inject masuk kat dalam tempat kerja ni, kita akan rasa macam kepunyaan kepada organisasi, kepunyaan kepada setiap jabatan. So di situ kalau ikut data kan, maksud dia akan berkadar terus. Maksud dia apabila kita rasa love and belonging, maka kita akan rasa lagi termotivasi untuk menggerakkan diri kita, menggunakan kompeten kita, lagi kompeten, lagi effort kita tinggi, lagi seronok nak buat kerja, lagi kita tahu SOP kita apa benda, lagi kita nak buat dengan baik. Maksud dia kepentingan love and belonging ni kena ada. Sebab yang paling crucial untuk kita sensekan kepada belonging itu, kalau kita tengok dari segi life satisfaction. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, katalah kita kerja kat tabung haji 10 tahun ke, 20 tahun ke, cuba tanya diri kita. Kita satisfied atau tidak? Kita rasa puas hati atau tidak? Kita rasa kita ni berada pada keadaan yang diperlukan atau tidak? Ataupun pada masa musim-musim tertentu saja ke, ataupun bila perlukan pada waktu-waktu tertentu, tapi pada waktu lain dibiarkan. Jadi maksud dia seolah-olah macam life satisfaction kepada apa kerjaya kita itu, kita ada tak satu momen atau keadaan yang mana kita rasa puas hati. Kalau kita masih tak boleh jawab keadaan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok balik apa yang berlaku. Apa yang menyebabkan perkara ini berlaku? Apa yang menyebabkan kita belum rasa satisfied itu? Kalau tuan-tuan dan perempuan tanya saya 31 tahun sebagai academician, jadi saya punya life satisfaction ada tak di situ? Saya kata Puan Ija selalu dengar saya kata saya punya satisfaction adalah dengan student. Apabila saya geng dengan dia orang, pergi dalam kelas dengan dia orang, lepas tu pergi minum dengan dia orang, seronok berinteraksi dengan student. Itu adalah life satisfaction saya sebab saya rasa belonging kepada student itu. Maksudnya bersama-sama. Jadi dalam kelas kita cikgu dengan student, tapi di luar kita adalah geng. Jadi maksudnya kita adalah kawan. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab perkara tersebut bila ada di dalam tabung haji, maka tuan-tuan dan puan-puan dah ada love and belonging itu. Sebab love and belonging ini, dia akan create macam-macam keadaan. Kesetiaan pada organisasi,
tak payah suruh kerja banyak-banyak, dia dah tahu dah kerja dia nak buat. Dia buat kerja bukan satu saja, dia buat kerja 10 tanpa merungut dan sebagainya. Sebab hasil daripada love and satisfaction itu ataupun love and belonging itu, dia akan rasa macam dia belong to somebody. Seolah-olah macam ni lah tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan semua pernah bercinta kan? Semua pernah rasa sayang, kasih. Bila kita rasa sayang dan kasih kepada spouse kita, pasangan kita, kita rasa macam semua nak bagi kat dia. Serba-serbi. Everything. Sebab itu kadang-kadang tipah, tertipu, ujuk dan sebagainya, macam-macam lah. Maksud dia itulah, maksud dia kenyataan ataupun definition yang sebenar kepada, walaupun kita letakkan di mana pun. Maksud dia, kalau kita injectkan love and belonging ini kepada department kita, kepada organisasi kita, maka dia akan mencetuskan rasa harmoni dan sejahtera. Namun sekarang ni kita kena hati-hati juga. Hasil daripada bersembunyi di sebalik love and belonging, kita telah menjalinkan hubungan-hubungan yang terlarang kan, hubungan-hubungan yang boleh menyebabkan konflik yang lain dan sebagainya. So tidak ada penerimaan dan tidak ada involvement. Yang tu pula dia akan timbulkan isu yang berbagai. Sebab yang tu dia bukan love and belonging dalam bentuk keperluan asal, tapi dia masukkan keperluan peribadi yang menyebabkan dia tidak melihat kepada kesan kepada orang lain. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, kalau tuan-tuan dan perempuan tanya saya dalam keadaan ini, dia sense itu, rasa belonging, kepunyaan itu, dia sangat susah untuk kita capai. Sebab dia melibatkan life satisfaction, maksud dia kita satisfied atau tidak. Jangan di mulut saja, di hati juga. Sebab itu kadang-kadang kan ketua jabatan kita kata kena ikhlas. Kan? Kena ada ihsan. Kena kerja sungguh-sungguh. Benda tu kita boleh ucap tapi buat belum tentu. Sebab dia melibatkan praktis. Kemudian dia juga melibatkan happiness. Kan? Kalau tuan-tuan dan perempuan daripada pagi tadi masih senyum, rasa seronok nak kerja, maka di situ kalau kita tengok kesungguhan kita tu nampak. Dan kita makin hari kita rasa makin happy nak kerja kat tabung haji, maka itu adalah good sign. Jadi ketua-ketua jabatan pun boleh rasa seronok dalam keadaan tu. Tapi kalau kita tengok saat kita dapat laporan orang ni ada problem mental health. Orang ni tak boleh kawal stres dia. Orang ni sekejap-sekejap pengsan. Orang ni kejap-kejap rasa macam murung. Kan? Orang ni kerja ambil MC saja. Dia ada macam tu, maksud dia happiness kepada keadaan love and belonging tu belum lagi wujud dalam bentuk yang betul. Okey. Bila kita cerita pula, kita kata ni di tempat kerja, mana boleh campur dengan rumah. Okey. Kalau psikologi kerjaya pula tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya dia ada kaitan. Kalau kita elok di rumah, maka kita akan elok juga di tempat kerja. Dan kalau kita elok di tempat kerja, kita akan elok juga di rumah. Sebab dia melibatkan orang yang sama. Orang yang sama. Sebab itu dalam kita melihat kompetensi dari segi staff dalam organisasi, kita meletakkan 70% adalah kerja. Yang melibatkan kerja. Maksud dia dari segi satisfaction, work-life balance dan sebagainya, kita letakkan yang macam tu. Tapi 30% tetap kita kena letakkan individuality ataupun self-satisfaction. Diri. Apa maksud dia, keperluan diri dan sebagainya. Jadi tak boleh nak pisah. Kalau nak kata saya nak tengok di tempat kerja je, tak boleh juga. Dia kalau tempat kerja dia elok, di rumah dia berserabut, masalah lah juga. Sebab dia akan bawa orang yang sama. Kalau sebelum ni, dia buat surat dalam masa 15 minit. Tapi hasil pada duk fikir, tak tahu suami dia pergi mana, pergi siam pula ke apa benda semua, dia mungkin buat surat, kalau 15 minit mungkin dia buat surat dalam masa 3 hari ke lebih. Ataupun lagi tak gerak, tak buat. Sebab dia duk fikir. Sebab dia psikologi manusia ni mewujudkan satu keadaan yang sama. Sebab dekat bawah ni, kita nama bahagian otak dia amigdala ni, dia capture semua perasaan, semua event yang melibatkan perasaan. Jadi nak sembunyi kat mana? Sebab orang yang sama terima dekat rumah dan terima dekat jabat.
Jadi oleh itu dalam work life balance kita bila melibatkan love and belonging, dia kena setara. Dia kena tahu walaupun dia lindung macam mana pun dia akan nampak secara behavior ataupun lahirnya, secara tingkah laku dia. Oleh itu yang kita nak kena balancekan antara love and belonging ni. Dan di situ juga tuan-tuan dan puan-puan, dia agak crucial untuk dapat sense of belonging ni sebab dia akan memberi kesan kepada mental dan physical health. Kesihatan mental dan kesihatan fizikal. Sebab contoh 10 tahun kerja dekat tabung haji. Tapi dia tak pernah rasa bos tu suka pada dia. Dia buat kerja basah muka je tiap hari. Kan? Bos pun tak mau peduli, ikut sukalah kau nak buat, kau tak buat. So di situ dia mewujudkan satu sense, satu keadaan, perasaan yang rasa macam teruk je aku. Aku sebab ada anak 5 je. Kalau tak ada anak 5 memang aku dah berhenti dah kerja ni. Kalau keadaan itu wujud atau timbul kepada kita, tunggulah bahawa dia akan ada kesan emosi yang lain. Sebab kalau tak refine mental health ni tuan-tuan dan perempuan, dia adalah penyakit kita panggil. Dia penyakit tu hasil daripada dia pendam. So di situ dia create satu keadaan yang menyebabkan dia rasa tepu kepada minda dia dan boleh menyebabkan dia menjadi masalah dengan diri dia dan juga orang lain. Dan selalunya bila manusia berada pada keadaan ni, sama ada dia put the blame ataupun dia salahkan diri dia ataupun dia akan salahkan orang lain. Jadi sama ada dia serang diri dia ataupun dia akan serang orang lain. Jadi sebab itu kita kena check and balance dalam keadaan yang profesional. Sebab itu kita kalau jadi bos tuan-tuan dan perempuan, janganlah arah saja. Tapi check and balance balik. Benda tu kena tak dengan apa yang kita hadirkan kepada subordinate kita, orang bawah kita. Supaya perkara tu, dia kalau bukan sekarang, nanti lepas kita pencen pun dia kata, orang ni yang aku doa nak bagi mati cepat. Kan? Sebab geramnya dia. So dia ada juga macam tu. Ataupun dia kata, kalau macam ni tak payah hidup lama lah. Nyusahkan orang je. Mana tahu masin mulut dia, habislah you. Kan? Habislah kita. Jadi maksud dia kalau kita jadi bos ke, kita jadi ketua jabatan ke, kita jadi siapa ke, hati-hati. Sebab sebenarnya doa kepada orang sekeliling kita ni, sebenarnya kadang-kadang doa dia adalah makbul. Sebab itu kadang-kadang ada benda dalam hidup kita, sama ada kita tak settle, atau anak-anak kita tak settle, atau isteri-isteri kita tak settle, persekitaran kita tak settle, suami-suami kita ke tak settle, apa dalam keadaan itu menyebabkan kita rasa selagi kita tak selesai, tak minta maaf dan sebagainya, maka perkara tersebut tidak akan hilang daripada diri kita. Yang ni pentingnya love and belonging. Dan di situ kalau kita tengok, walaupun dalam aging kita, long life kita, maksud dia tuan-tuan dan perempuan, cuba tengok sekarang ni antara insiden yang banyak hasil daripada rasa kurangnya love and belonging ni, perceraian berlaku pada usia lepas daripada pencen. Banyak sangat sekarang tuan-tuan dan perempuan. Kalau kes kan dalam tahun-tahun lepas, katalah kalau kahwin lebih kurang 250,000 yang mendaftar, pasangan Islam yang bercerai hampir 50,000. Yang tu saya buat kajian. Jadi maksud dia tuan-tuan dan perempuan, dalam keadaan ni bila tidak ada inclusion, maksud dia tak rasa involvement itu, dia tak rasa penerimaan itu, dia akan meletakkan satu keadaan yang sangat susah kepada diri dia untuk menunjukkan kesan kepada dia mendapat kasih sayang. Jadi maksud dia dalam keadaan ini tuan-tuan dan perempuan, kita perlu nampakkan. Sebab kalau kita tengok, kalau kita hilang love and belonging ni, kesan dia sangat tinggi. Iaitu dalam keadaan ini, dia boleh menyebabkan mental illness, dia boleh menyebabkan stres yang berpanjangan, dia boleh menyebabkan kesejahteraan kita, meningkatkan depression dan sebagainya. So takkan kita nak bagi sepanjang umur hidup kita penuh dalam keadaan yang resah, tak seronok, tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian ataupun sentiasa berada dalam keadaan yang
apa kita rasa macam semua orang tak suka kat kita sebab dia ada penyakit-penyakit kita panggil psychopathology yang mana kalau kita tengok dia kadang-kadang irrational thinking ataupun kita kata pemikiran yang tidak rasional tu ataupun pemikiran yang bawah sedar tu kadang-kadang mewujudkan satu negatif perception. Jadi dia datang kerja semua negatif. Bagi kerja pun tak boleh, tak bagi kerja pun tak boleh, layan lebih pun tak boleh, tak layan pun tak boleh. Semua jadi serba salah. Hasil daripada dia ada ataupun dia kurang daripada ataupun mendapat perhatian dan kasih sayang ini. Jadi maksud dia tuan-tuan dan perempuan, kalau diceritakan dalam konteks tempat kerja, maksud dia lebih kurang sama je dengan di rumah. Kalau di rumah kita dapat perhatian yang baik dan sebagainya dan kita mendapat kepuasan yang bagus dan sebagainya, maka sebenarnya kita akan deliver balik di tempat kerja dengan baik. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, tapi kita kena hati-hatilah tuan-tuan dan perempuan. Orang selalu tanya saya macam mana boleh walaupun di rumah dapat semua, tapi dekat pejabat pun dia tukar love and belonging tu kepada keadaan yang itulah nak tambah isteri kan, nak tukar suami dan sebagainya sebab dia kata tak cukup romantik. Jadi yang tu dia dah terkeliru, confused kan. Sebenarnya dia dah confused dalam keadaan itu. Maksud dia dah tak ikut track dia balik. Kita lebih fokus kepada perhatian. Perhatian yang lebih yang ada limitation kepada rakan sekerja, kepada subordinate, orang bawah kita dengan orang atas kita dan sebagainya, memberi respect ataupun memberi keadaan yang kita menghormati mereka pada keadaan itu. Jadi maksudnya itu antara perkara yang akan meletakkan inclusion dan juga acceptance kepada manusia ini. Okey, Prof. Panjang lebar tu ulasannya. Okey, Prof. Kalau kita lihat dekat sini, betapa pentingnya rasa punya dan dipunyai itu ada dalam setiap diri individu lah bagi mewujudkan persekitaran harmoni. Walau bagaimanapun, mestilah orang kata tahu love and belonging tu di rumah dan juga di tempat kerja. Betul, Prof? Okey. Ya. Okey. Jadi, bagaimana pula kita nak pupuk rasa love and belonging ni dan nak menerapkan dia di tempat kita bekerja? Bagaimana kita boleh memupuk tu, Prof? Hello, okey. Sorry. Okey. Okey, dengar boleh ya? Okey, Boleh, Prof. Okey. okay, boleh. Macam mana? Sorry saya tak dengar Okey, soalan. soalan dia bagaimana kita boleh memupuk sekaligus menerapkan love and belonging tu di tempat kerja? Ya, Mm. okey. Jadi di sini kalau kita tengok kan, bila kita cerita pasal love and belonging ni, dia agak kita kata walaupun love and belonging tu nama dia sama, tapi kita mengikut keperluan pada persekitaran itu. Okay. Jadi bagi nak memupuk love and belonging ni di tempat kerja kan, kita disarankan dalam Islam pun, maksudnya persaudaraan dalam Islam dan sebagainya. Cumanya dari psychological basis ni, apabila dia berkaitan dengan ialah jantina yang berbeza dan sebagainya tu, mestilah ada limitation. Tapi maksud dia dalam keadaan itu, limitation yang kita letakkan tu, contohnya macam ikut kajian, kita bekerja dalam satu tim ataupun bersama-sama tu, maksudnya perlu ada grup yang lain. Janganlah bagi 2 orang tu kerja 2 orang aja sebab dia ada kaitan dengan perasaan ni, dia susah sebab dia ada orang yang ketiga dan sebagainya tu. So di situ kalau ikut kajian, kalau kita buat sentiasa bersama dengan orang yang sama lebih daripada 3 minggu ke atas lah kita katakan. Jadi dia boleh membibitkan rasa-rasa yang lain. Jadi maksud dia, so dalam keadaan itu bila kita faham personality, psikologi seseorang manusia tu, so kita letakkan satu keadaan yang walaupun kita nak memupuk love and belonging, tapi masih ada batasan dan sebagainya lah. Maksud dia dari segi hubungan. Yang pertama contohnya macam kalau kita letak bagi nak memupuk ni, kalau kita tengok dia kita boleh letakkan effort kita lah.
Contohnya macam kita wujudkan program-program yang melibatkan kerjasama antara ahli-ahli ataupun kita melibatkan kerjasama antara kita kata kita punya grup punya member, grup punya team dan sebagainya. Sebab selagi kita tidak berada pada repo yang baik ataupun kita tidak kenal dengan baik, maka di situ sebenarnya kita tak boleh nak membina satu jaringan memahami antara satu sama lain. So kita put effort lah, kena ada effort lah. Maksud dia effort tak kira sama ada daripada ketua jabatan ataupun daripada persatuan ataupun daripada satu-satu department ataupun unit dan sebagainya lah. Maksudnya perlu wujudkan kejelikitan kita panggil. Jadi cohesiveness. Maksudnya kena ada yang tu. So dalam keadaan itu maksudnya dia memahami dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebab itu kalau kita tengok kan especially agensi-agensi swasta dan sebagainya. Jadi kita tengok dia mesti ada satu program yang mewujudkan, maksudnya dia kenal antara satu sama lain itu. Sebab bila dia kenal tu dia tahu bagaimana, dan juga dalam keadaan itu macam semalam saya terlibat dengan satu agensi ni, dia cuba untuk buat mengenal pasti setiap seorang dalam dia punya tim dan juga department itu dengan meletakkan ujian personality bagi setiap seorang. Contohnya kita letakkan MBTI ke, so kita tahu preference siapa ke, so ada negotiation supaya dia boleh meletakkan dia punya effort dan juga dia punya macam kepakaran ataupun talent dia kepada tempat dia. Itu antara effort yang boleh kita buat. Maksud dia dari segi kita cuba wujudkan sense of belonging. Dan sense of belonging ini dia bukan saja kepada manusia, tapi juga kepada agensi inilah, kepada company ataupun kepada kita kata kepada company ataupun kepada agensi kita ni lah. Maksud dia mewujudkan keadaan tersebut. Kemudian kita ada mindful. Mindful ni tuan-tuan dan puan-puan, dia macam kita sedar kita di mana sekarang. Kita siapa? Kan? Kita apa kerja yang kita buat? Apa benefit yang kita boleh deliver? Apa yang boleh kita share? So be mindful. Maksud dia kena sedar. Kadang-kadang kan bila kita tanya, you duduk department mana? Oh, entah department mana, entah kita pun terlupa kan, department mana. Ataupun kita rasa macam you buat kerja apa kat sana? Saya pun tak tahu buat kerja apa, saya ikut je bos suruh. Jadi maksud dia dari segi kreativiti itu dia tak datang. Hasil daripada tak sayang lah. Jadi kita ni macam ni lah. Kalau kita tak rasa tak sayang, kita bukan nak buat sangat. Ikut suka lah kau. Kan? Termarah kan kita apa, macam kita rasa macam ikut suka lah kau nak buat apa. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, kita kena be mindful of others. Dan di situ juga, dia bukan tertakluk kepada subordinate saja, orang bawah kena ingat orang atas saja. Tak. Orang atas tu lagilah kena ingat kepada orang bawah. Dan ada juga yang dia boleh concern, maksudnya apa yang saya kata 30% tu, maksudnya kita kena concern macam mana dia, apa keadaan dia, bila yang boleh, bila yang tak boleh dan sebagainya. Okay. Kemudian dalam keadaan itu kalau kita tengok, bila kita dah mindful dalam keadaan itu, maksud dia kita cuba untuk fokus kepada orang lain di dalam grup itu, dan kita tidak terfokus kepada kita je. Kadang-kadang kan kita dalam organisasi ni, kita rasa macam kita saja yang nak naik pangkat. Tiba-tiba bila tak tercalon nama kita, kita dah mula rasa lain dan kita cuba nak tinggalkan organisasi. So di situ antara benda yang mana kadang-kadang dari segi kita tak blend dalam diri kita niat yang betul, keadaan yang betul, keikhlasan dan sebagainya. So dia ada sangat kaitan dengan apa yang kita ada unfinished tadi. Perkara yang kita tidak selesai dan kita simpan. Dan bila kita simpan, dia sebenarnya merosakkan dari segi hubungan kita dengan orang lain dan hubungan kita dengan organisasi. Sebab kadang-kadang kita lupa kita cari rezeki di tempat itu. Jadi maksud dia kadang-kadang kita terlupa, kita kata oh saya buat sikit-sikit sudahlah orang lain buat. Hasil daripada kita tidak
bersungguh-sungguh ada belonging kepada organisasi tersebut. Kemudian seterusnya kalau kita tengok, kita kena sentiasa open mind lah. Maksud dia terbuka fikiran kita, dan dalam keadaan itu kita bukan saja keep open mind ataupun kita sentiasa berada open mind, tapi kita latih, kita didik diri kita supaya open minded. Pada masa sekarang rezeki dia, kita bagilah dia. Tapi nanti akan datang pada saya. Bila? Jadi maksud dia kita yakin dan sandarkan kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dalam keadaan ini, walaupun kita berbuat baik kepada orang lain, mengasihi orang lain, maksud dia dalam masa yang sama Allah akan mengasihi kita. Maksud dia sandaran itu ada. Okey, sandaran itu ada. Dan seterusnya, kita kena praktis dalam diri kita, dan juga letakkan sikap yang mana kita menerima, redha. Walaupun kita dulu nak jadi contohnya nak jadi ahli politik ke, ataupun nak jadi kerja-kerja yang ialah yang PTD ke, ataupun kita nak jadi hebat macam ialah kerja-kerja lain, tapi tiba-tiba Allah letakkan di tabung haji, kan? Jadi kita kena check juga, check and balance balik. Mungkin ketua jabatan nak check and balance balik, redha atau tidak duduk dalam tabung haji ni. Redha tu, dia ada kaitan dengan bagaimana kita menerima lah. Apabila kita rasa inklusif, maksud inclusion, kita masuk sekali dalam kita be part of tabung haji, dan dalam masa yang sama kita pun rasa boleh menerima keadaan itu. So, kalau dah kerja 10 tahun, 20 tahun pun tak boleh terima lagi, tuan-tuan dan puan-puan kena check. Masalah kat mana? Okay, masalah kat mana? Maksud dia dalam keadaan ini, kita tiap-tiap bulan duk dapat gaji, ya? Tapi dalam keadaan itu kita tak reda atas segala apa yang kita ada kat tempat tu. Buat kerja pun, kalau orang belah utara ni dia buat halai balai. Halai balai tu macam ikut sukalah cincai. Ya, lagi satu. Maksud dia ikut suka. Dan di situ kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila hati tidak ada di situ, apabila kita rasa ada masalah-masalah dan sebagainya, maka di situ kita tidak ada diri kita yang seterusnya di situ. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kita nak membantu diri kita untuk meletakkan love and belonging ni, maksud dia kita kena bantu diri kita. Kalau saya boleh letakkan lah, maksud dia kita sentiasa kena support antara satu sama lain. Maksud dia kita kena sentiasa menyokong antara satu sama lain. Kemudian dalam keadaan ini juga kita perlu galakkan, encourage kawan-kawan kita. Okay? Support, kita galakkan, kita encourage. Dan yang ketiga, kita kena dengar, listening. Kan? Tak kira dia bos ke, dia orang bawah ke, dia tukang cuci ke, tukang sapu ke, dia ada hak untuk didengari. So, dengarlah. Kan? Kita ni kadang-kadang dekat rumah dah praktis dah. Dengar wife nak cakap banyak sikit, kita dah lari dah. So, jadi listening punya skill tu tak build out. Jadi bila tak build up kat situ, datang jadi bos kat tabung haji pun tak boleh nak dengar masalah subordinate kita lah. Kan? Jadi itu antara benda lah. Okay? Jadi ataupun kita rasa macam bila nak dengar lama sikit rasa macam bingit telinga, kan? Nak lari, takut nanti kenapa dan sebagainya. So once kita jadi leader kat situ, kita jadi ketua jabatan ke, kita jadi pegawai ke dekat situ, maksud dia kita dah penuh dengan tanggungjawab dan kita dah berjanji bahawa kita akan melaksanakan tanggungjawab kita tu. Kemudian dalam masa yang sama kita kena accepting, belajar terima. Belajar terima. Kadang-kadang kita compare pula. Aku kerja di tabung haji saja. Dia macam tak ada rasa macam proud to be one of. Jadi kita kena check and balance balik. Rasa proud tak duduk kat tabung haji ni? Jadi sedangkan orang kat luar sana cari-cari kerja. Kan? Kita dah dapat kerja ni. Kan? Kita kata, alah tabung haji saja, bukanlah macam KWSP ke, bukanlah macam kita sebutlah macam-macam tempat-tempat lain, pakai so lah. Kita compare tengok. Kita compare dan kita tengok kita ni tak ada apa.
Jadi maksud dia belonging kita dia tak kuat lah sebenarnya. Tapi bila kita sebut, oh saya daripada tabung haji. Sebenarnya tabung haji ni dia banyak berjasa pada orang. Dan dunia dan juga akhirat. So nampak sense of belonging dia tu. Bahawa dia sangat-sangat teruja dengan apa yang dia buat. Dan di situ dia boleh develop lagi. Apa lagi yang boleh dibuat? Untuk nak stabilize, nak buat enhancement kepada jabatan kita, kepada organisasi kita, supaya kita menjadi satu rujukan yang paling utama di Malaysia dan juga di dunia lah. Jadi maksud dia dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok accepting tu yang sangat yang perlu kita bina. Dan seterusnya trusting ataupun kita kata percaya kepada keadaan tersebut. Yakin dan percaya. Jangan kita serta saya duduk kejap je kat sini, dapat peluang lain saya caw lah. Saya gerak lah. Maksud dia dalam keadaan itu, kita sendiri pun tak trust organisasi kita, macam mana orang lain nak trust? Jadi maksud dia, itulah hasil daripada love and belonging yang perlu dipupuk tu. Kemudian dalam masa yang sama juga respect. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tengok, kalau kata subordinate, maksudnya orang bawah, minta orang atas hormat dia. Kan? Jadi orang atas pula minta orang bawah hormat dia. Tapi kita kena check and balance diri kita, hasil daripada love and belonging yang kita build up ini, wujud tak rasa respect. Kalau kita cerita dekat kawasan rumah tangga lah, kalau bahagian rumah tangga, kenapa berlakunya domestic violence, tumbuk sana, pukul sini, bunuh sana, cerai sini, apa semua-semua tu? Sebab respect itu dah tak ada, dah tidak ada dah dalam diri. Begitu juga kalau dalam organisasi. Apabila kita tidak ada langsung respect itu dalam diri, maka kita pun tak mengaku dia bos kita, bos pun tak mengaku itu subordinate kita pun sama-sama tak mengaku. Kan? Dia saling menyalahkan antara satu sama lain. Kalau berlaku apa-apa sikit semua, bos kata subordinate, subordinate kata bos. Jadi maksud dia itu antara benda yang menyebabkan kita tak respect antara satu sama lain. Bila tak wujud respect ni tuan-tuan dan perempuan, jangan harap love and belonging tu nak wujud. Tidak ada langsung. Okey, kita boleh check tengok. Kalau nak check paling mudah dekat rumah kita lah. Kalau kita masih tunduk dekat husband ataupun kita masih ajak dia, tunggu dia makan dan sebagainya, respect itu masih tinggi lah. Tapi kalau suara yang perempuan ni lebih tinggi daripada suara husband, jaga hati-hati. Kan? Jadi kita kena tengok dia, husband pun nak tengok, suara tinggi sangat. Banyak duduk kat luar lah, memang tak ada di rumah. Okey, kita boleh check balik dalam office kita. Kan? Kalau kita suruh kali pertama tak buat, kedua tak buat, tiga tak buat, empat tak buat, dan dia tak buat, dia buat tak kisah saja, dia tidak mementingkan dari segi arahan dan sebagainya, dia tak tengok pun, kita check and balance balik hormat itu. So maksud dia, bila kita ada love and belonging, hormat tu akan datang. Tapi kalau tidak ada hormat tu, love and belonging mungkin dah lama tak ada. Jadi maksud dia ini antara benda yang sangat penting. Dan yang last kali kalau kita tengok, kita boleh negotiate difference. Okay. Kita ni tuan-tuan dan perempuan lahir tak sama. Saya lain, kan? Rohaniza lain, kan? Tuan-tuan dan perempuan pun lain, kan? Kita ada Muhammad Hanif di sini, Farah Alia kita ada kat sini, adalah beberapa lama Ashikin, Alia, Maisarah dan sebagainya. Nama sedap-sedap. Tapi janganlah bagi kita tak sama dengan orang. Memang tak sama. Sebab kita merupakan satu kejadian yang paling hebat, paling unik yang Allah bagi jadi macam kita lah. So bila kita love and belonging diri kita, maka kita terima diri kita seadanya, maka kita akan ada differences. Tapi differences kita tu adalah satu rahmat. Bila kita berada dalam grup ini. Grup kita nama dia tabung haji. So bila di situ kita bentangkan apa kelebihan dan kelemahan kita. Tapi kita negotiate lah kepada differences itu. Okay, kau tak boleh kerja kat luar. Kau pandai dari segi device, pandai dari segi alat-alat, pandai dari segi perkara-perkara yang berkaitan dengan website dan sebagainya. So you duduk situ. Maksud dia preference dia apa? Sebab
Kalau orang buat kerja dalam keadaan dia tak preference, dia tak prefer, dia menggunakan energi dia yang sangat banyak. Dan di situ dia sentiasa akan ambil MC lah. Sebab dia sendiri tak rasa tak seronok pada keadaan tu. Dan makin lama dia develop stress. Dan makin lama dia develop stress. Kalau you stress tak apa, bagus dia buat kerja. Tapi bila masuk kepada distress tuan-tuan dan perempuan, memang lingkup. Dan di situ kita akan tengok, oh mula-mula dia ambil MC. Lepas itu dia ambil cuti tanpa gaji. Lepas itu dia terus lari. Jadi maksud dia itu antara benda lah. Kita duk kata tak apa, dia okey saja. Jadi kita kena hati-hati. Sebab perkara tersebut, setiap orang dia tidak sama cara dia menghadapi. Cara dia menghadapi keadaan ataupun tekanan ataupun apa-apa masalah dalam kehidupan dia, dia tak sama. Bukan semua orang akan penuh dengan kekuatan. Dan yang akhir sekali sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, love and belonging ni dia adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala atas keikhlasan kita untuk bersama-sama dengan hamba-Nya yang lain ataupun bersama-sama dengan hamba Allah yang lain. Maksud dia kita berkasih sayang, maksud dia anugerah. Dia bukan benda yang dia develop between dalam masa 1 hari ke 2 hari dah. Tapi dia adalah ukhuwah yang dibina. Ukhuwah yang dibina, rasa kasih yang dibina, rasa seronok yang dibina dan boleh give and take dan sebagainya. So apa pun dalam keadaan ni kena sandar baliklah kepada Rabb dia, kepada Tuhan dia. Jadi maksud dia kalau kita nak kepada rasa friendship, intimacy, trust, acceptance, receiving, giving, affection atau rasa kasih sayang ni kena mohon dengan Allah. Kena mohon. Maksud dia hanya Allah yang akan bukakan rasa kasih itu. Tapi kalau kita ikut kajian psikologi tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni kalau dia tak jaga hati dia tak letakkan dengan kasih sayang dan juga belonging ni, kepunyaan ini, dia penuh dengan negatif punya perception. Tengok orang lawa sikit bukan lawa sangat. Tengok orang baik sikit bukan baik sangat. Tengok orang pandai sikit bukan pandai sangat. Kalau kita sentiasa mengatakan orang macam tu, maksudnya kita akan ada problem kepada pemberian love and belonging kita. Kalau kita bagi pun kita ada masalah. Sebab itu kadang-kadang kita tak mendapat kasih sayang dan kepunyaan itu dalam bentuk yang lebih baik. Dalam keadaan sejahtera dan harmoni. Saya rasa itu dulu Ija. Jadi kalau ada soalan dan sebagainya, insyaAllah. Okey, Kita Prof. sembang-sembang. Okey, sebelum kita ada lagi satu soalan untuk Prof. Tapi kita nak santunilah beberapa soalan daripada sahabat-sahabat di tabung haji ni. Okey, saya nak baca ada satu soalan ni. Okey, dia kata apa cara nak mendapatkan semula rasa love and belonging tu apabila kita sentiasa ditindas dan dimanipulasi. Okey, ada lagi satu soalan ni, Prof. Ya. Okey. Bagaimana untuk mengekalkan dan menstabilkan rasa love and belonging terhadap kerja yang kita buat tanpa ada rasa lain seperti perasaan dipergunakan? Okey. Okey. Terima kasih pada soalan. Okey. Jadi rasa ditindas dan dimanipulasi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah apabila keadaan tersebut macam saya katalah, bila kita tak kenal subordinate tak kenal bos kita. So dia sentiasa akan rasa macam orang luar, jauh. Akan rasa macam kuli kita katakan. Kalau ayat yang pedas sikit kan kita kata kuli. Selama-lama aku jadi kuli dan sebagainya. So kita rasa dipergunakan, dimanipulasi. Sebab perasaan itu dia tidak selari dengan apa yang kita buat. Sebab kalau yang lebih kena lagi, maksudnya kita tidak sedia, tidak rela, tidak redha, tidak terima. Bahawa keadaan tersebut kita rasa macam penerangan kepada keadaan tersebut pun tidak jelas dan arahan kepada keadaan tersebut pun tidak jelas. Yang kita tahu menggunakan persepsi kita je. Okey. Jadi bila dia berada pada keadaan macam ni, dia rasa ditindas, manipulasi dan sebagainya, cara yang paling baik adalah mengadakan sesi luahan lah.
sesi perbincangan luahan dengan orang yang berkaitan. Maksud dia, bos-bos pun kena ready untuk dengar, orang yang bawah pun kena ready untuk cerita lah. Tapi apa yang berlaku, realitinya siapa pun tak berani nak cerita. Datang prestasi kat ujung-ujung bulan, ujung-ujung tahun, kita cuma letak aja. Dan kadang-kadang prestasi pun kita lupa bincang. Dan bila bincang prestasi pun dia kata, you memang macam ni. So dia wujudkan konflik. Tanpa kita betul-betul tahu apa yang perlu diletakkan dan sebagainya. Jadi maksud dia, kalau rasa ditindas dan dimanipulasi, sebenarnya kena buka apa tadi yang saya cerita tu, connecting relationship tu, kita kena buka balik. Maksud dia, ada tak support berlaku? Kemudian ada tak encouragement, ada tak berlaku? Ada tak berlaku listening? Kadang-kadang semudah dengar ni tak nak dengar. You tak payah cakap apa, you buat je. Esok saya nak ada kat meja saya. Sekejap lagi saya nak you email. You jangan balik sebelum saya balik, ataupun you jangan pergi mana sebelum siap. Jadi maksud dia, dalam keadaan itu, perkara-perkara tersebut telah menyebabkan satu burden, tekanan. Dan lagi satu, mungkin arahan itu tidak diberikan dalam bentuk yang penjelasan yang betul-betul yang difahami. Okay? Dia analogi dia macam kita pukul anak lah. Macam kita pukul anak. Kita nampak perbuatan itu berlaku. Tapi kita just ambil rotan, kita just pukul dia. Tanpa penerangan. Tanpa penjelasan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila kita buat macam tu, dia meletakkan layer tadi. Jadi mungkin siapa yang bertanya tadi pernah mengalami keadaan tersebut. Dan dia bila pernah mengalami keadaan tersebut, dia sebenarnya rasa ditindas dan dimanipulasi itu, dia sebenarnya telah meletakkan diri dia kepada layer-layer unfinished tadi. Dan meletakkan layer-layer unfinished tadi, jadi maksud dia mungkin sekarang masih boleh dibincangkan. Mungkin sampai pada satu tahap, dia senyap-senyap lari. Avoidance kita panggil. Avoidance, dan di situ kita tengok perkara tersebut, dia tidak akan habis kalau perkara ni tidak dibuka dan dibincangkan dengan kita kata open mind tadi, terbuka, dan juga boleh menerima antara satu sama lain. Kemudian dalam keadaan ini, bila kita, bagi soalan yang kedua pula, kalau kita tengok, bila kita tahu kewujudan itu, maksud dia love and belonging itu perlu. Tapi kita dia rasa macam ada ke tak ada. Kadang-kadang kita tengok macam meluat saja duduk kat organisasi ni, kan? Kadang-kadang kita rasa macam tak sayang langsung, ataupun kita rasa macam tak selamat, tak secure dan sebagainya, macam-macam. So dalam keadaan ini, untuk menstabilkan ni, kita tak boleh buat seorang. Kita tak boleh buat seorang. Maksud dia macam saya kata tadi, kita kena ada effort. Effort kita tu, maksud dia apa dia? Maksud dia setiap unit, setiap bahagian kena ada, dia kena come up dengan ada tak perkara ini di unit dia, di bahagian dia. So kena ada effort. Effort itu semudah kita buat macam team building punya program, kan? Tapi team building punya program kadang-kadang bukan semua nak ikut, dan orang yang berkaitan pula tak ikut. So di situ penerangan demi penerangan perlu kita letakkan. Dan kita cari cara bagaimana information ni, mungkin psycho-educational ke, kan, nak pupuk love and belonging ni, cara untuk dia sampai dan dia baca. Sekarang ni selalunya orang tak suka sangat duduk dan dengar, tapi mungkin orang suka baca. So mungkin penerangan ataupun kita kata very short punya psycho educational punya ayat ke terms ke, kan, kita boleh letakkan di ruang-ruang tertentu, ataupun datang kat WhatsApp ke, ataupun datang dekat tempat-tempat kita berhimpun, ada perhimpunan ke, ataupun ada setiap hari ke, dengan kita punya ketua jabatan ke. Maksudnya peringatan itu boleh bantu kita untuk stabilkan balik. Dia apa yang saya cuba nak katakan, dia kena pakai bersama. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, untuk memastikan kesejahteraan kesihatan mental tu, dia ada 6 perkara yang kita kena jaga. Okay?
Yang pertama ni basic needs kita. Maksud dia di tempat kita tu ada kursi, meja, tempat elok, apa ada, ialah ada tempat-tempat yang kondusif lah untuk kita buat kerja. Yang tu basic needs kita. Kemudian dia kena ada engagement. Maksud dia dalam keadaan ini kalau kita tengok aktiviti yang kita buat dan sebagainya sentiasa ada apa peneguhan dari segi kita dapat reward ke, kita akan dapat support ke, kita akan ada recognition ke. Yang tu maksud dia engagement tu kena ada. Jangan sekali-kali bagi subordinate kita ni buat kerja dia je. Sampai bertahun-tahun buat kerja tak pernah dapat anugerah ke. Kita bagi anugerah pada orang tu seorang aja ke. Maksud kita tak ada perhatian langsung. Create lah apa-apa award pun. Dia sentiasa akan appreciate. Maksud dia engagement tu perlu berlaku. Kemudian yang ketiga, dia kena jaga hubungan dengan orang lain, relationship ni. Maksudnya sebab tu kita kata kena ada sense of belonging ni, dan di situ kita kena tahu perlu ada attachment sedikit dari segi emotional tu kepada family members dia dengan friends dia. Maksudnya kita meraihkan mereka. Sebab manusia ni tuan-tuan dan perempuan, kalau dia kata boleh hidup seorang, bohong je. Dia mesti ada sandaran. Okey, sekarang ni kita kata okey, ramai tak kahwin. Ramai tak kahwin pun di rumah dia ada pets. Kan? Ada kucing lah, ada sugar glider lah, ada macam-macam. Kan? Kemudian dia pun dia hanging around dengan kawan-kawan dia every weekend ke apa semua gathered sekali. Mesti ada. Jadi bohong je kalau kata saya boleh hidup sendiri. Kalau dia kata boleh hidup sendiri, kita check and balance balik. Kita takut tahap kesihatan mental dia dah rosak, dah teruk. Maksud dia tak boleh buat pertimbangan yang mana dia nampak orang tu macam sentiasa menyebabkan dia masalah dan sebagainya. Yang tu dah masuk kepada problem, mental health problem. Dan di situ juga kalau kita tengok kita kena concern lah kepada orang lain ni. Tapi janganlah banyak sangat jaga tepi kain orang pula kan. Sikit-sikit nak ambil tahu. Tapi maksudnya cukuplah sekadar kita ambil tahu. Cukup. Maksudnya ambil tahu bahawa dia ada kat tabung haji dia rupanya. Sekali bila kita tanya, betul ke ada? Orang ni dah 10 tahun, 20 tahun dah kerja. Kita tak tahu pun nama tu. Jadi mindfulness. Maksudnya kita mindful. Sedar. Tunggu sekejap. Tengok. Kadang-kadang kan kita letak struktur organisasi, saya tak tahu you all, antara orang organisasi yang kena tengok atau tidak struktur organisasi tu. Kadang-kadang kita letak je kat situ. Kita pun tak ingat siapa jadi ketua sekarang. Kan? Siapa ketua mengarah, siapa timbalan ketua pengarah. Kita kata biar pi siapa pun aku gaji aku takat tu je. Jadi kita ada problem tu sebenarnya. Kan kita ada problem. Maksudnya dalam keadaan ini kita tak rasa belonging kepada tabung haji tu. So be mindful. Kena ada mindful. Okay. Dan dalam keadaan itu kalau kita tengok, kita kena praktis lah. Praktis dari segi kerja buat ataupun kita kata sentiasa kena get together. Dan yang paling penting sekali kena validate balik. Siapa nak validate? Ketua-ketua jabatan lah kena validate. Maksud dia, siapa subordinate kita ni, dia ada love and belonging kepada tabung haji. Dia kena validate dah. Buat pengesahan balik. Tengok. Maksud dia takat mana rasa satisfaction. Tapi kadang-kadang kan kita duduk dekat organisasi ni, tuan-tuan dan perempuan, kita sendiri pun takut nak buat ujian tengok. Kan? Bukan ujian apa, ujian nak tanya suka atau tidak dari segi leadership kita pun tak berani. Dari segi servis kita, dari segi cara kita akan berkomunikasi pun tak berani. Oleh itu kita kena ubah suai sikit. Kan? Kita ubah suai sikit. Kadang-kadang kita duk jaga kan para jemaah dan sebagainya. Tapi kita lupa jaga subordinate kita. Okay? Dalam masa kita nak jaga jemaah tu, kan bagi saya kalau masa saya pergi haji dulu, saya bagi A lah dekat tabung haji. Memang the best lah. Kan? Jadi maksud dia semua tolong. Kan? Tapi tapi kadang-kadang kita lupa. Maksud dia adakah kita bagi orang yang dalam rumah kita ni, seolah-olah rumah kita lah, family tabung haji tu kan. Dalam rumah kita ni, adakah kita bagi perhatian dia yang cukup? Jadi lebih daripada apa yang kita bagi kepada jemaah haji yang lain.
Maksud dia tuan-tuan dan perempuan, apa yang kita nampak kat sini lah. Okay? Apa yang kita nampak kat sini, dia semudah say hi. Dia kita bagi salam lah. Tapi kalau saya nak mudah, saya kata say hi lah kan. Dia semudah say hi atau senyum pun, itu pun dah dikira membawa kepada love and belonging tu. Jadi senyum lah, budaya senyum. Jangan apa gaduh dengan isteri tadi kat rumah datang kan. Pukul 8 1 minit kita dah buka masam lah. Jadi orang akan tengok macam oh kan dia pun ada masalah. Jadi maksud dia dalam keadaan itu kita cuba give and take and check and balance. Boleh ke jawapan tu? Boleh Prof, insyaAllah. Baiklah Okay. Prof, kita dah lihat love and belonging ni kepentingan dia sangat banyak, bagaimana kita nak pupuk dan bagaimana kita nak semai love and belonging ni. Okey, lagi satu mungkin soalan yang terakhir untuk Prof lah, untuk dikongsikan Ya. pada petang ni. Okey, kita dah pupuk dah semai dan tentu ada konflik. Okey, bagaimana love and belonging ni uh, mampu nak menangani konflik ataupun salah faham, especially di tempat kerja lah. Okay. Okay, dia konflik ni dia akan ada di mana-mana. Okay. Sebenarnya kalau ikut sejarah konflik ni tuan-tuan dan perempuan, kita boleh tengok seawal ialah kita lahir tu sampai kita besar, kemudian sampai kita dah dewasa sekarang ni nak masuk tua elderly dan sebagainya. Konflik tu sentiasa bersama kita. Cumanya apabila apabila ada love and belonging ini, konflik itu kita boleh tangani dalam bentuk yang lebih profesional. Lebih profesional. Dengan antara benda yang saya dah kata tadi iaitu negotiation ataupun kita negotiate dari segi perbezaan. Sebenarnya konflik tu asal dia dari segi dua perkara, iaitu membina harapan dan dalam keadaan tu dia berlawanan dalam perbezaan itu. Dia melibatkan dua perkara ni. Maksud dia yang pertama, kita mengharap. Bila kita harap orang lain pun ikut. Tapi sebenarnya orang lain tak boleh ikutlah sebab orang lain pun berbeza daripada kita. So di situ wujudnya konflik. Itu akan wujudnya konflik. Tak kisahlah konflik dari segi cakap ke, konflik dari segi buat ke, konflik dari segi rasa ke, konflik dari segi fikir ke, cara leadership ke, cara kita terima arahan ke, semuanya akan konflik. Dan di sini kalau kita tengok bagaimana love and belonging itu, dia boleh mengurangkan konflik itu, iaitu dengan cara dia melihat konflik itu sebagai perkara yang boleh negotiate. Yang boleh dibincangkan. Kita ni apabila kita membiarkan konflik, sebab bila kita konflik itu selalunya kita avoid. Kita bila dah masuk meeting, biarlah dia cakap seorang lah. Kalau aku cakap pun bukan dia nak dengar. Itu konflik lah tu. Tapi kalau kita cakap, kita dah letak dah harapan. Saya cakap sebab itu tanggungjawab saya. Kalau dia orang nak dengar, okey. Kalau dia orang tak dengar pun okey. Sebab kita pun dilatih kan, kita pun dilatih, maksud dia kita boleh memberi pandangan. Kalau apabila pandangan kita diterima, maksud dia kita kena istighfar. Maksud dia pandangan kita diterima, kita kena istighfar. Tapi kalau pandangan kita ditolak, kita kena bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin pandangan kita tu bila buat, dia mungkin menimbulkan masalah ke, ataupun bila tidak diambil, mungkin dia boleh mengurangkan lagi masalah dalam persekitaran. Tapi kita tak macam tu. Dengan egoistik yang kita bina, bagi kita kena, orang kena ikut kita kena buat macam ni, mesti macam ni. So bila kita tanamkan mesti dengan patut pada cara yang mutlak, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita dah masuk kepada masalah kesihatan mental kita. Tidak rasional. Jadi bina siap-siap. Kalau nak kurang konflik, kena bina siap-siap. Maksud dia harapan kita kurangkan. Jangan banyak 100%. Mungkin 80% ke 70%, 60% ke. Orang terima, okey, astaghfirullahalazim. Kan? Kita istighfar, orang terima. Bukan seronok, semua orang terima. Akulah hebat dalam tabung haji ni. Itu aku punya pandangan lah tu. Jadi kita kena istighfar sebenarnya. Astaghfirullahalazim. Kita tidak riak, kita tidak bongkak. Jadi maksudnya semua pandangan tu adalah daripada
Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan dalam pemikiran kita untuk kita share bersama-sama dengan orang lain. Tapi kalau katalah kita bagi hebat buat homework macam-macam, kajian sampai berapa banyak satu tesis, kita bagi-bagi pandangan orang tolak. So kita kena kata the first word daripada kita alhamdulillah. Mungkin apabila kalau orang terima, mungkin melibatkan mudarat pada kita dan orang lain. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau semua orang boleh berfikir macam tu, maka dia akan mengurangkan konflik lah. Yang ni semua dia lah tu hebat lah tu, nak tunjuk tu nak kipas bos lah tu. Tu nak menunjuk kata dia buat lah tu. Tu masuk dalam viral, masuk dalam TikTok kata dia ni hebat. Padahal rumah tangga dia pun berserak. Kita mengata dia pula. Dia tak ada apa, kita yang tambah dosa. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu bagi saya lah, kalau wujudnya love and belonging tu kepada Rob kita, kepada Tuhan kita, maka kerja-kerja dengan manusia ni semua selesai. Kita yang problem kita kata kita hebat dalam kalangan manusia. Tapi kita dengan Allah, kita dengan Rob kita ada masalah. Oleh itu, kita dengan manusia pun tunggulah. Maksudnya kita pun akan ada masalah. Sebab itu kita selesaikan dengan Rob, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah yang lain-lain tu akan wujudnya love and belonging ya. Yang sangat memberi kepuasan hati kita dalam kita melayari kehidupan yang bukan lama pun tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Boleh ke Boleh. jawab? Boleh, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Nur Azniza di atas perkongsian yang sangat banyaklah hari ni bermakna dan padat dengan ilmunya. Dengan surrounding dia tu yang semula jadi tu, masa pun sebenarnya tak Itulah. cukup. Kalau bagi 2 jam mungkin lebih banyak lagi lah dapat kita kongsikan ya Prof. InsyaAllah. Ya, Okey, insyaAllah. sebelum kita menutup tirai, saya mohon kepada hadirin tuan-tuan haji dan puan-puan hajah untuk muka kamera bagi sesi bergambar sebagai kenang-kenangan. Okey. Okey, saya tak buat penutup tadi. Saya ucap terima kasih Tak kepada apa. Lembaga Tabah Haji ya. Saya ucap terima kasih. InsyaAllah kalau ada ruang, ada umur, kita jumpa lagi. Ya, tak sempat berkenalan dengan semua ya. Okay, jom kita onkan kamera. Kita tengok rakan-rakan yang lain. Jika Prof nak tengok ramai ni Prof, kita Ya. alhamdulillah 170 orang tadi. Oh, Seluruh Malaysia ada alhamdulillah. di sini. Alhamdulillah. Ya, apa khabar semua? Alhamdulillah. Jom kita tunggu lagi beberapa saat untuk kita tunggu rakan-rakan kita yang lain untuk onkan kamera. Wah, alhamdulillah ramai ni. Anak syarikat pun daripada anak syarikat pun ramai. Okey, ready semua? Ada lagi tu baru masuk tu. Baru jumpa tudung kot. Jangan ambil tudung saji sudah kan. Okey baik. Okey ready. Senyum. Smile. 1, 2, 3. Okey. Sekejap saya save sekejap. Okey. Saya save sekejap. Okey. Kita buat freestyle sikit. Okey jom. Haji Riwan dah buat best dah tadi. Kita ikut Haji Riwan lah. Okay, right. 1, 2, 3. Ayuh. Okay. Ustaz Amirul ada tolong juga tu. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Kembali pada Hajah Roniza. Okey. Baiklah. Pada soalan-soalan yang tak sempat dibaca tu, nanti insyaAllah kita akan panjangkan kepada Prof dan kita akan jawab di Teams lah. Okay, sebab masa pun mencemburui. Kalau kita bagi panjangkan lagi, mungkin banyak lagi perkongsian, soalan-soalan semua dapat dijawab oleh Prof ya. Okay. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. Jadi dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi. Okey, sekejap Prof. Okey.
Okay, bismillah, saya teruskan sedikit ni akhir ni. Jika rakan-rakan di kaunter tak sempat nak tengok secara fokus tadi, boleh insya-Allah kita akan upload di Al-Falah Ilm Hub di YouTube channel kita insya-Allah. Boleh kita tengok kembali, perincikan kembali tips-tips yang telah dikongsikan oleh Prof tadi. Sangat sangat bermanfaat, sangat-sangat besar, dan ada juga rakan-rakan yang tag supaya ada lagi sesi-sesi seperti ini insya-Allah pada masa akan datang. Allah. Dan insya-Allah ada juga lagi satu lagi, kita nak war-warkan majlis-majlis ilmu di tabung haji ni insya-Allah. Next Alia. Okey, malam ini kita ada Al-Kahfi, sesi-sesi bacaan Al-Kahfi secara berjemaah. Mungkin hari ini adalah malam ini adalah malam yang terakhir. InsyaAllah next week kita dah nak masuk Ramadan. Minggu depan kita dah malam Jumaat, minggu depan kita dah nak mula nak tarawih. InsyaAllah malam ini Al-Kahfi yang terakhir lah sebelum kita masuk Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah sama-sama doakan. Dan insyaAllah esok majlis tausiah pagi insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Hazrul Haizan yang akan membincangkan do and don't Ramadan insya-Allah. Okay, so boleh sama-sama kita imarahkan majlis ilmu. Dan ini juga yang kita nak war-warkan juga, tadi banyak Prof kongsikan kepada kita isu-isu kesejahteraan. Insya-Allah kita di tabung haji Prof kita dah ada buat beberapa sesi indeks kesejahteraan psikologi. Insya-Allah tahun ini secara dui tahunan kita akan adakan sekali lagi yang akan kita adakan daripada 27 Mac sehingga 7 April nanti insya-Allah. Mana apa yang kita nak ukur adalah pertamanya berkaitan dengan emosi positif, emosi negatif, kefungsian psikologi dan juga kesejahteraan sosial. InsyaAllah tunggu ada 11 hari lagi untuk kita sama-sama dah sampai pautan untuk kita jawab bagi maklum balas. Boleh beri kerjasama yang baik daripada semua insya-Allah. Okey. So saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kepada Prof. Dan di akhir ni ada maklum balas dan kuis yang daripada rakan-rakan kita. Ada soalan yang ada di akhir maklum balas nanti. InsyaAllah yang mana yang bertuah, kita akan kongsikan pemenangnya, pemenang kuisnya nanti insyaAllah. Ada di ruangan chat pun ada. InsyaAllah kita akan ada satu pemenang lah. InsyaAllah kita akan pilih seorang pemenang. Okey? Okey aja. Okey, baiklah. Okey, okey baiklah berakhirnya sesi kita kita dah bergambar je. Tuan Janet pun dah berkongsi beberapa info. Jadi berakhirlah program kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh warga kerja Let's Talk Mental Health Love and Belonging menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang berlangsungnya majlis ini. Sesungguhnya yang buruk itu datang dari kami dan yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat Prof. Dr. Nur Aziza kerana sudi untuk berkongsi dengan kami semua ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Yang terpaksa duduk berhenti sekejap ya Prof kat tepi tu ya. Okey. Tidak lupa juga buat tetamu kehormat, warga tabung haji dan juga anak syarikat serta semua hadirin pada hari ini kerana sudi meluangkan masa dan memeriahkan program kita pada hari ini. Okey, baiklah kita akhiri majlis kita dengan surah Al-As dan tazkirah kifarah. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Prof.